This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum, good morning. Okay, kita nak buat presentation bagi latihan 4.2. Okay, tajuk molekular geometry. Okay, disebabkan Syazri tak ada lagi dalam ni kan. So, kita mulakan dengan Amir Haziq. Okay, awak boleh start present sekarang. Share screen Silakan Amir. Madam boleh nampak skrin? Okay, boleh nampak. Okay, Assalamualaikum. Saya Amir Haziq. Hari ni saya nak present soalan 6 sampai 10 untuk molecular geometry punya nanti. Okay. Nombor 1, SO4 2-. Kita draw dulu dia punya Lewis structure. And then kita tentukan dia punya molecular geometry punya nama, tetrahedral. And then kita lukis. Untuk nombor 7, setelah kita lukis dia punya Lewis structure, kita dapat determine dia adalah linear. So ini dia punya molecular geometry punya shape. Dia punya AB2 tu kuasa 2 ke atas ke AB2 biasa kat bawah? Dia dekat bawah macam saya salah. Okay. Untuk nombor 8, NF3, dia punya geometrical shape, dia punya molecular geometry punya shape macam ni, dia adalah trigonal pyramidal. Ini adalah 109.5 degrees untuk yang tak nampak sebab dia kurang jelas. Angle dia berapa, Amir? Ya? Angle dia berapa tadi? 109.5. Betul ke? Betul. Dia kurang daripada 109.5 sebab ada satu ampere kan? Ya. Okay nah, kurang daripada. Untuk nombor 9, dia adalah trigonal bipyramidal. Ini adalah 90 degrees semuanya. Untuk nombor 10, dia linear. Ni dia macam 180. Okay, so sekejap ni Amir jangan tutup lagi. Alright, tengok balik, scroll balik ke atas. Okay, SO4 2- betul. Okay, drawing betul, nama pun betul. Okay, nombor 7. Naik atas sikit. NO2, okay, betul, linear, 180, turun nombor 8. Naik sikit nombor 8. Trigonal pyramidal, betul. Sudut tadi ada pembetulan kurang daripada 109.5. Shape betul. Okay, shape dia dah betul. Naik atas. Nombor 9 tu, shape betul tapi sudut dia salah. Okey, sudut satu sudut tu dah betul, yang berdiri tegak tu 90 degree, betul. Yang sebelah satu lagi tu sepatutnya Kurang daripada 90. bukan. Dia hanya kurang tu bila dia ada lone pair dekat tengah. Sekarang ni dia tak ada lone pair kan. Jadi berapa sudut yang sebelah kat kiri tu? Sepatutnya berapa? 120. Betul kan? Trigonal bipyramidal dia ada dua sudut 190, satu lagi 120. So betul kan? Yang lain pun sama tengok Okay, nombor 10 dia tak ada center atom, so dia straight saja, so dia adalah linear. Okay, betul? Nombor 10 betul lah, madam? Betul. Dia tak ada center, so dia straight je lah, linear je. Okay? Alright, so thank you Amir. Terima kasih. Dah boleh stop share screen? Okay, boleh dah. Seterusnya Umairah, silakan. Ya.
Okay, boleh share screen. Sekejap. Boleh nampak tak? Okay, nampak. Okey. Assalamualaikum, nama saya Nur Umairah. Saya akan nombor 11 sampai 15. Nombor 11 CO3 2 minus. Kita kira ni. Lepas tu kita lukis Lewis structure dia. Sebab dia tak ada lone pair, so dia punya ni trigonal planar. Dia punya angle dia 120. Nombor 12 CCl4. Ni Lewis structure dia. Kita nak molekul geometri dia tetrahedral. Angle dia 109.5. Nombor 13 NH4 plus. Ni Lewis structure dia. Molecular geometry dia tetrahedral. Tu. Lepas tu nombor 14 SnCl2. Dekat SnCl2 ni dia ada lone pair satu. So dia punya molecular geometry dia band ataupun dia V-shape nama dia. Dia punya angle kurang daripada 120. Yang nombor 15 ClF3. Kat sini dia ada lone pair dia ada dua. Yang ni. So dia punya molecular geometry dia punya angle kurang daripada 90. Kurang daripada 120. Tu je. Okay, Umairah jangan tutup lagi Okay, Nabil Zikri ada raise hand. Okay, ada apa nak tanya? Nabil? Tertekan ke apa? Tertekan button. Okay, so kita tengok sama-sama. Okay, nombor 11 tu, CO3 minus, okay. Ada kesilapan sikit ya pada drawing Lewis structure untuk Umairah. Kalau kita tengok carbon yang Umairah draw, tak cukup octet. Kita boleh octetkan tak Umairah? Tak cukup octet. Sekejap. Carbon Boleh. sepatutnya. So sini sekejap. Sini. Ni negatif 1 kan. Ni negatif 1. Ni negatif 1. Yang ni 1. So semua tak adalah sign bercharge positif. Dah kosong kan? So dia jadi C 2 minus. Sekejap. Dia jadi sini 1. Okay, baru betul. Ya. Jadi CO3 minus ni, CO3 minus ni sepatutnya dia ada satu double bond ya. Okay, so betulkan pada drawing. Alright. Okay, so Lewis structure dah dibetulkan, ada satu double bond. Lepas tu barulah dia punya formal charge bagi each atom akan stable. Total formal charge pun betul. Dari segi drawing, betul. Semua double bond perlu kekalkan dalam double bond. Trigonal planar betul. Okay, nombor 12. Okay, betul. Tetrahedral drawing pun betul. Nombor 13 salah. Kat mana salah dia? Sekejap. Awak punya drawing tu. Kalau tetrahedral di atas awak buat betul. Atas? Tetrahedral untuk CCl4 awak tu betul. Drawing awak. Drawing saya. Nah, drawing untuk amonium tu salah. Amonium. Ni. NH4 Macam mana nak cuba dalam bentuk tetrahedral?
Okay. Lepas tu buat bracket lah, kalau dia ada charge kena ada bracket. Plus. Okay. Alright. Cuma itu baru betul lepas tu nanti letakkan sudut dia. Okay, SnCl2 betul, cuma dari segi nama V-shape tu dia ada D di belakang. V-shape ada D. Okay. Okay, sudut betul. Nombor 15 T-shape betul. Cuma T-shape awak tu agak jatuh dia punya drawing dia tu, dia punya lengkuk dia agak dalam. Patutnya jangan sengit, jangan rendah sangat, sikit saja. Kita rendahkan sikit je, jangan terlalu kepak sangat. Oh, okay. Alright. Okay, so bolehlah ni ada buat pembetulan semua. Okay, thank you Maira. Okay, terima kasih. Seterusnya Ammar Ashraf, silakan. Okey, saya Okay. nampak tak? Okay, nampak. Awak kena zoom sikit. Saya awal lukis structure dulu. So dapat trigona plana. Lepas tu ni drawing lah. Tu Okay. nombor 17. Lukis structure dia dapat macam ni. Itu molecular geometry dia linear. Terus drawing dia dia punya sudut 180. Lepas tu untuk soalan 18, SnCl 3-. Lukis structure dia macam ni. Lepas tu molecular geometry dia trigona plana. Lepas tu drawing dia macam ni. Tu nombor 19, F4 plus. Terus lukis structure dia. Lepas tu molecular geometry dia tetrahedra. Lepas tu draw dia macam ni lah. Tu nombor 20, F2 minus, lukis structure dia. Tu molecular geometry dia linear. Tu draw dia sudut 180. Okay. Alright, kita tengok sama-sama balik. Okay, Ashraf zoom dekat aluminium chloride sah, AlCl3. Ni nampak tak? Okay, stay situ. Okay. AlCl3 betul, 120 trigona plana. Okay, HCN betul. Linear 180. SnCl3 tu awak zoom dekat gambar dia jap, dekat geometri dia saja. Geometri. SnCl3 zoom, okay, zoom lagi. Okay, SnCl3 okay, saya betul, trigonal pyramidal. Cuma IF4 tu macam salah. Siapa dapat structure lain IF4? Ini ke? Saya dapat seesaw. Kan, saya rasa seesaw. Ashraf buka dekat dia punya Lewis structure Sat. Okay, Aidin tak balance dekat sini. Aidin sepatutnya kalau tak salah saya pada Aidin ada satu lone pair kan? Betul tak semua orang? Ya, madam. Yeah. Ada Aidin ada satu lone pair, jadi dia bukan tetrahedra, dia adalah AB4E. Okay, kalau AB4E nama dia seesaw ataupun distorted tetrahedron, jadi drawing Ashraf tu tak betul lah ya, nanti Ashraf betulkan lah. Ya, baik. Dia adalah seesaw. Okay. Now awak zoom dekat IF2 pula. Okay, IF2, okay, stop situ. Drawing Lewis structure awak betul, di mana I tu adalah AB2E3. AB2E3 maksudnya dia ada 2 bonding, 3 lone pair. Okay, cuba awak pergi ke structure dia. Okay, awak draw betul 180 tapi awak tak letakkan kedudukan lone pair, so dia jadi salah balik.
Lone pair tu kena ada 3 pasang dekat tengah-tengah eye tu. Boleh Amal? Boleh. Nah, so letakkan 3 titik nah. Dia jadi salah sebab tak letak titik. Okay, alright. Itu saja untuk pembetulan bagi Amal punya. Okay, thank you Amal. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya siapa? Iqbal. Okay, Iqbal silakan. Ya, madam. Tak. Okay. Sementara tu bagi menggantikan Danish dan juga Shazril dah ada ke belum ni? Siapa nak volunteer bagi Danish dan Shazril? Leticia Nampak, madam? nampak? Okey. Nombor 21. TEF 5 negatif. Okay. Lepas tu kita case Lewis structure dia. Nama dia square pyramidal. Okay. Tu ni dia punya bentuk. Nampak, madam? Awak Dia- zoom ke okay situ. Dia tak berapa nampak pula sebab snap dalam cam scan ni. Itulah awak snap tepi sangat. Tepi sangat. Nampak lah. Okey. Boleh lah. Nombor 22. SF2. Sat, pergi ke square pyramidal punya gambar tadi. Belah kanan. Okay, so drawing dia, sudut dia berapa tu? Oh, sudut dia ambil. Sudut dia berapa tu? Kurang daripada 90 darjah. Okay, alright. Lepas tu nombor 22. SF2. Dia punya Lewis structure dia. Okay, ada dua lone, apa tu? LP dia. Lone pair. Lepas tu nama dia bird ataupun V shape. Di shape tu ada D lah. Okay, D. Lepas tu punya ni. Apa nama? Apa? Telah lukisan adalah ke dia. Geometri dia. Ah, Sudut geometri dia dia. berapa? Sudut dia Allah tak sedih pula. Dia berapa? Lebih kurang apa? Kurang daripada 90 darjah. Kurang daripada? 90. Basic dia apa ni? Apa benda? Dia adalah AB2, E2, AB2, E2. Okay, basic dia daripada apa? Siapa boleh tolong? AB2, A2, basic dia daripada apa? Tetrahedral. Tetrahedral. Jadi kalau tetrahedral sudut dia 109.5. 109.5. So kalau ada dua lone pair, maksudnya sudut dia akan jadi Kurang dan kurang. kurang dan kurang daripada 109.5. Iqbal? Okey madam. Tak saya apa? Catik tak. Kurang. Okey. Okay, So, next. nombor 23 SF4. Lepas tu kita lukis dia punya Lewis structure. Lepas tu nama dia seesaw. And ni dia punya lukisan. Kurang daripada 90 darjah dan kurang daripada 120 darjah. Okay. Lepas tu nombor 24 SF6. Kita lukis dia punya Lewis structure. And nama dia octahedral. So dia punya sudut 90 darjah. Okay. So yang last CLO3 minus. Kita lukis dia punya Lewis structure. Lepas tu nama dia trigonal pyramidal. 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 Sudut dia kurang daripada 109.5. Okay, alright. Okay, so yang tadi betulkan sudut je lah nah. Sudut dia. Nombor. Okay. Alright, so thank you Iqbal. Terima kasih madam.
Okey, kita ada dua lagi, 1 hingga 5 dan juga nak ganti Danish. Siapa nak volunteer untuk ganti Danish 26 hingga 30? Anyone? Tak ada, saya sebut nama lah ya. Okey. So sila present menggantikan Danish. Tengah daripada, kejap, saya nampak nama kat sini. Pakat left habis pun siapa ni? Auni, boleh tak Auni? Saya tak takat gambar lagi dalam PDF. Lambatlah pula sat lagi. Okey, Syazri ada tak ni? Sekejap saya nak cari sat. Tak masuk. Alright, so tak apalah. Saya beritahu jawapan je lah. Sekejap saya nak kena buka saya punya slide. Okey, jawapannya tak buka lagi dia punya ni. Sekejap baru nak cari. Okey, soalan nombor 1, jawapannya apa? Siapa yang nak share jawapan? SI telefon ni agak-agak apa? Bagi jawapan dia. Auni, apa jawapan dia Auni? Tetrahedron. Yes, tetrahedron, betul. So drawing dia, saya draw geometri terus lah. SiCl4. Semak ya. Okay, kena ada sudut dekat sini. 109.5 degree. Okay, PCl3. Jawapan daripada Trigonal planar. siapa tu? Trigonal planar. Trigonal planar? Ya. Trigonal planar macam tak betul je. Cuba lagi. Trigonal pyramidal. Yes, trigonal pyramidal. Sebab dia ada satu lone pair dekat tengah. Okay, saya buat Lewis dia dulu. This is dia punya Lewis. Saya punya assumption awak dah buat Lewis yang betul lah. So, saya tak mengira lagi lah. So, dia ada lone pair pada P. Dia adalah AB3E. Okay, AB3E datang daripada tetrahedral. So, saya buat tetrahedral shape dulu. Dan saya padamkan di atas. Ada lone pair. Dan Cl. So, sudut di bawah ni kurang daripada 109.5. Okay. Dalam let's say lah, kita tak pasti lagi awak punya PSPM nanti sama ada dalam objektif atau subjektif kan. Dimaklumkan sebelum ni objektif, tapi itu pun bergantung kepada keadaan. Jadi sudut ni bila kita nak tandakan dalam struktur, kita tanda sinilah. Sudut ni bermaksud daripada klorin P kepada Cl. Kalau dalam kertas, dia akan bagi macam ni. Bond, contohnya soalan, bond angle of Cl, P, Cl. Maksudnya inilah bond angle dekat sini. Sini ataupun sini. Okay. Ataupun dia buat Cl, kadang-kadang dia dash macam tu, kadang-kadang dia tak letak dash, dia tak macam tu saja. Cl, P, Cl. So angle situlah. Okay. Alright, H2O dia adalah band ataupun V shape. Ini saya pernah draw dah. Okay, sudut dia adalah kurang dan kurang daripada 109.5. Klorin tak ada center atom, dia adalah linear saja. Okay, CO2 pun linear. 180 darjah linear. Okay. Alright, so ini untuk 1 sehingga 5. Kemudian soalan terakhir,
Okay, yang ini SOBr2. So dia punya Lewis, dia punya structure S double bond O, Br. Macam mana ya structure dia? Lupa dah. Dapat bentuk apa? Kena kira balik ni, tak ingat dah. Dapat bentuk apa? Siapa nak share? Trigonal piramidal. Trigonal piramidal. Trigonal piramidal. Sulfur tu ada lone pair. Ya. Okay, so dia jadi macam ni ya. Macam ni ya. Tuan. Satu oksigen 6. Bromin 2 kali 7. 14. Jumlah Sat? 26. Apa tu? Semua 26. Okey. 26 tolak 4. Tolak 6. 20. Tolak 6, 12, 18. Okey, tinggal 2. Betul lah. Okey, so ini betul lah. Adalah berbual kat sini. So nama dia trigonal piramida. Okey, sudut dia adalah kurang daripada 109.5. POCl3, P double bond O, Cl3, tetrahedral. Ni kalau saya laju ni maksud saya dah hafal lah structure ni. Tetrahedral. Okay. SCN minus linear. CN minus linear. Yang mana yang stable? Saya dah lupa. Double-double atau triple single? Single. Siapa yang dah check Lewis? Kita buat soalan sebelum ni. Triple Single. Sini ya. Stable. Okay, so dia linear lah nak. Okay. ClF3 bentuk dia apa? Siapa dapat? T-shape. T-shape. So Cl T-shape. T-shape maksudnya macam ni. Cl dia bengkok sikit je lah, jangan bengkok banyak sangat. ClF3 T-shape. Okay, so sudut dia adalah kurang daripada 90, kurang daripada 120. Sebab dia datang daripada A, B, 3, E2. Datang daripada parent dia adalah trigonal piramida. Maaf madam. Okay, Madam. alright. Yang Ya, SCN minus tu bukan triple bond dekat CN. Dekat N tu. oh sana terbalik ah. Ha. Macam ni. Okay, saya tak kira ni. Saya mengharapkan awak je. Macam ni stable lah. Confirm lah. Ha. Okay. Yang lain pun agree ke ni? Saya tak check formal charge ni. Setuju. Dah berdapat. Agree madam. Betul madam. Madam, Betul? yang Ya. nombor 26 tu kalau saya letak S sebagai terminal boleh tak? Nombor 26 S sebagai terminal. O tu yang jadi tengah tu. Oh. Tak boleh. S tu adalah terminal dia. Sorry. S tu adalah dia punya center. Okey madam. Okay. Alright. Kemudian NCO pun adalah linear. Ni linear. Okay. Yang ini yang mana lebih stable? Dia punya formal charge dia. C double, triple atau triple single? Triple single. Siapa dah- Triple single. Triple single. Okay, linear. 180 degree. Alright. So awak semak baliklah yang ni. Yang ni tadi sebab orang yang nak present ni tak ada. Okay. Alright, semua dah dapat jawapan lah. Semua dah boleh buat.
semua yang ini kena pastikan apa-apa pun Lewis structure kena betul dulu. Dia datang daripada Lewis structure. So kalau Lewis structure ada problem, dia akan bawa kepada problem geometri pula. Geometri molekul. Okay. So geometri molekul ni tak ada cara lain, you kena hafal sahaja. Alright, so kita dah habis yang ini. Next is, saya nak masuk the next subtopic Okay, subtopik berikutnya. Ada apa-apa nak tanya tak tentang yang tadi? Soalan geometri tadi. Ada dah? Okay, so sekarang ni kita tengok 4.2. Okay, kita dah sampai mana? Right, so sekarang ni hari ni 20 hari bulan ke? 20 hari bulan. 20 hari bulan 9. Saya nak masuk bond polarity and dipole moment. Okay. Dan deduce polarity molecule based on the shape and the resultant dipole moment. Okay, tengok soal dia punya pernyataan di sini. Kita nak deduce polarity based on the shape. Maksudnya dia punya carry forward tu lagi banyak. Kita kena tahu Lewis, lepas Lewis kena tahu shape ataupun geometri. Okay, shape ataupun geometri. Dah tahu geometri baru boleh tentukan polarity. Maksudnya awak tak dapat tentukan polarity kalau dua yang pertama ni awak tak boleh selesaikan. Sebab dia berkait rapat. Okay. So kita nak pergi kepada polarity. Tengok pada nota. Ini polarity. Explain bond polarity and dipole moment. Bond polarity and dipole moment. Okay, sebelum tu fahamkan dulu polar bond. Polar bond is a bond between atoms of different electronegativity. Electronegativity dia berbeza. In which the distribution of the density of the bonding electron pair is asymmetrical ataupun unsymmetrical. Okey, dia ada dua istilah, asymmetrical ataupun unsymmetrical tu benda yang sama. Saya lebih selesa guna unsymmetrical lah. Kalau awak nak pakai asymmetrical pun tak ada masalah. Okey, lawannya adalah symmetrical. Symmetrical, asymmetrical ataupun symmetrical, unsymmetrical. Okey, dia kata kalau polar mestilah bond tersebut pembahagian elektron dia adalah tidak simetri. Sebab dia mempunyai atom yang berbeza electronegativity. Next, the direction of the polarity of a polar bond will be symbolized by a vector quantity. Okay, macam mana dia simbolkan? The cross end of the arrow is the positive end and the arrowhead is the negative end. Okay, dia akan gunakan macam mana kita nak tunjuk direction of polarity, kita akan gunakan arrow. Arrow tu dia macam ni. Okay. Ni arrow dia. So dia ada bahagian cross end dan kepala arrow. Okay. Cross end ni menunjukkan kawasan delta positif. Kepala arrow tu menunjukkan kawasan delta negatif. Take note now yang ini. Okay, arrow cross end dengan arrowhead. Cross end tu kita nampak positif, so delta positif lah, kawasan partially positif. Okay, contohnya kita gunakan HCl dekat soalan ni. Okay, HCl ni kita katakan dia sebagai polar bond. Okay, sebab apa dia polar bond? Sebab dia berbeza electronegativity, satu H, satu Cl. Kita nampak atom yang berbeza. Dan awak juga dah belajar tentang electronegativity. Hidrogen dengan klorin lebih elektronegatif. Jadi arrow dia menghala ke sebelah sana. Okey. Dari segi taburan elektron, bila kita buat HCl, contoh HCl. Okey. HCl ni kan dia ada lone pair pula tepi-tepi tu kan. Jadi seolah-olah awan dia terherot kepada klorin. Awan dia terherot sebelah. So bila awan dia terherot sebelah, ini kita panggil dia polar. Okay, ini kawasan delta positif, ini kawasan delta negatif. Macam tu.
Okey. Kalau dia adalah non-polar, contoh ini polar. Kalau dia non-polar, contoh klorin dengan klorin. Dua-dua ni atom yang sama. Okey. Bilangan elektron dia pun sama kiri kanan. Jadi awan ni macam mana? Awan dia simetri. Yang awan kita panggil dia simetri. Dia punya cloud of electron tu simetri. Ini dia punya cloud dia unsimetri. So benda yang unsimetri akan menghasilkan polar molekul. Benda yang simetri akan menghasilkan non-polar molekul. Okay. Alright. So dah kenal dengan maksud polar bond. Bond ni ikatan. Dia ada dua jenis. Satu polar bond, satu polar molekul. Kalau polar bond kita refer pada bond. Okay. Kalau polar molekul tengok the whole molecule. Okay. Kita tengok contoh. Okey, seterusnya kita pergi kepada istilah dulu. Dipole moment. Dipole moment ataupun simbolnya adalah mu ni. Ini mu ni simbol dia, dipole moment. Okey. Dipole moment ataupun mu, apa dia punya takrifan? Is a quantitative measure of molecular polarity. Digunakan untuk mengukur nilai kepolaran. Okey, formula yang digunakan adalah dipole moment equal to Q times R. Q adalah charge, R adalah distance. Okey, untuk peringkat awak, formula ini awak perlu tahu sahaja. Iaitu Q times R. Perlu tahu sahaja. Okey, sebab kita tak akan buat sebarang pengiraan. Jadi apa yang kita buat, kita kena hafal dua nilai saja. Nilai apa? Kita tengok sini. Resultant net dipole moment will determined by molecular shape and bond polarity. Okey, dia ada dua nilai mu, sama ada mu dia sama dengan kosong atau kurang daripada kosong. Okey, macam ni je. Tengok sini. Okey, awak hafal dua ni saja. Mu sama dengan kosong atau mu tak sama dengan kosong. Okey, sebab kita tak buat pengiraan, kita ambil general. Sama kosong tak sama kosong. Kalau sama dengan kosong bermaksud non-polar molekul. Kosong. Kalau mu tak sama dengan kosong, polar molekul. Okey, kita tak perlu kira. Okey, ambil ni dulu. Okey, dua nilai ni saja nah. Okey. Sebab mu ni kita kena tulis pada kita punya explanation. Dah? Okey, so kita pergi pada contoh. Deduce polarity molecule based on the shape and resultant dipole. Resultant dipole tadi mu lah. Okay, mu dia. Okey, kita tengok ciri-ciri untuk molekul tu dinyatakan sebagai polar. Okay, ini dia daripada nota. A polar molecule contain polar covalent bond. Has non-zero dipole moment. Tadilah saya dah kata. A dipole molecule in which positive and negative can be distinguished. Maksudnya kita dapat bezakan positif dan negatif side. Okay, dia adalah nampak polar dia. Awan dia akan jadi tak sama. Awan dia akan jadi herod. Contoh HCl. Okay, dia berat sebelah. Berat sebelah polar lah. Okay, kalau non-polar juga, dia ada juga covalent bond tetapi adalah daripada same element. Atoms have no different electron in electronegativity. Bond electron are shared equally. Contoh fluorine ataupun klorin. Dia punya size dia sama, bulatan dia sama. Klorin, distribution of cloud dia adalah seimbang, kiri dan kanan. Jadi dia adalah non-polar. Okay. Ini adalah karakteristik of polar and non-polar. Okay, yang ini yang saya nak awak highlightkan dekat kawasan ini. Okay, ini ciri-ciri dia yang kita boleh hafal dan kita boleh fahamkan. Okay, yang pertama, okay, polar molekul net dipole moment mu dia tak sama dengan kosong. Polar non-polar mu dia sama dengan kosong. Okay, yang tu dulu, yang pertama. Yang pertama dia punya mu. Polar mu tak sama kosong.
non-polar mu sama dengan kosong. Okay, yang kedua, ciri yang kedua, unsymmetrical molecule. Ini lawan dia symmetrical molecule. Ciri yang ketiga, selalunya polar molekul ada center atom. Center atom yang ada lone pair. Manakala non-polar molecule, center atom does not have lone pair. Itu ciri dia. Okay, kita cuba soalan. Contoh. HBr, kita tahu dia polar. Sebab kita nampak satu positif, satu negatif, so dia punya cloud tak sama. So kita boleh tarik dia punya vektor. Okay. Contoh lain, CCl4, polar or non-polar. Contohlah, kita nak carikan. Polar or non-polar molecule. Macam mana nak cari? Okey, dia macam ni. Pertama, kita draw dulu dia punya Lewis. Ataupun kalau awak dah pandai Lewis, awak boleh draw terus dia punya geometri. Saya terus draw dia punya geometri dan saya terus combine dengan Lewis. Kita boleh combine sebab kita dah belajar 4.1 dan 4.2. Bila saya combine, bermaksud saya dah draw dalam shape yang betul dan saya letak lone pair pada semua tempat. Itu maksudnya Lewis combine dengan geometri. Okay, kemudian ciri yang pertama. Kita nak tengok yang pertama, tengok bila simetri atau tak simetri. CCl4 ni dikatakan simetri atau tak simetri? Simetri ke tak ni? Siapa tahu? Tak tahu dah. Okey, tengok sini. Molekul. Okay, first of all, macam mana kita nak tahu molekul tu simetri ataupun tidak? Simetri yang pertama, terminal dia mesti sama. Same terminal atom, catat. Molekul tu dikatakan simetri kalau dia punya terminal atom dia sama. Bila terminal atom dia sama, biasanya bond angle akan sama. Bond angle akan sama. Kita katakan dia simetri. Dia ada exclusion pula nanti nak. Okay, saya ambil yang basic dulu. Okay. Kita tengok yang ini. Agak-agak awak simetri ataupun tidak? Simetri. Simetri atau tidak? Simetri. Simetri. Okay. Sebab apa dia simetri? Yang pertama, terminal dia sama. Okey, bila terminal dia sama, bermaksud tolakan setiap angle akan sama, iaitu 109.5. Maka dia adalah dikategorikan sebagai symmetrical molecule. Okey, symmetrical molecule jawapannya adalah non-polar molecule. Kalau nak tahu polarity, first of all tengok symmetrical ataupun tidak symmetrical. Itu yang pertama. Okay. Contoh lain. Okey, sebelum tu kita kena tunjuk vektor dulu kan? Vektor dia dulu, okey. Dekat sini, dalam CCl4, dia ada 4 bond. 4 polar bond. There is 4 polar bonds in CCl4. Di manakah polar bonds? Dekat sini antara C dengan Cl tu semua polar. Dan sebab different electronegativity. So saya tarik dia. Saya kena tunjukkan vektor positivity negatif kepada positif. Setiap satu arrow tu saya tunjukkan dia punya vektor polarity. Okay. So dari segi explanation saya kena tulis macam ni. Tengok saya buat explanation. CCl4 has 4 polar bonds. Okay, kita dah tanda. Satu. Yang kedua, Cl more electronegative than carbon. So kita tunjukkan melalui arrow. Arrow yang tadi, cross N tadi. Yang ketiga, CCl4 is symmetrical molecule.
Okay, bila dia symmetrical, kita kena kata the dipole moment cancel each other. Bermaksud mu dia sama dengan kosong. Yang dimaksudkan dengan cancel each other ni bermaksud mu dia kosong. Okey, mungkin awak nak tanya macam mana dia cancel puan? Okey, awak tak payah fikir dia cancel macam mana. Awak tengok disimetri je. Kalau disimetri bermaksud dia cancel. Bila dia cancel, dia mu sama dengan kosong. Macam tu. Okey, sebab kita kira bila sudut dia sama, tegangan tengah tu dia kosong, dia punya pembahagian elektron cloud dia sama. Dia akan jadi bulatan yang simetri. So, bila pembahagian elektron cloud dia sama, kita kata mu dia sama dengan kosong. Okey, lepas tu thus CCl4 is non-polar molecule. Itu cara kita buat explanation. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini? Madam, faktor yang madam cakap tu boleh pakai? Yang same terminate atom dengan buat angle sama. Cara lagi sekali? Yang apa? Kalau nak explain tu tak, sebab CCl4 kan ada same terminate atom yang madam cakap. Tak payah. Awak sebut simetri je. Okey, bila kita sebut simetri, package ni dah ada dalam perkataan simetri. Maksudnya same terminate atom, same bond angle tu tak payah disebutkan lagi. Kita nyatakan simetri saja, so dia understood. Okey, alright. Ini contoh yang simetri. Okey, saya tunjuk contoh yang tak simetri pula. Contohnya. Okey, contoh yang tak simetri. Saya pergi belakang ni nak. Contoh amonia. Amonia dia ada satu lone pair. Okey. So amonia ni dia punya sudut dia dah lain tau, sebab walaupun dia kategori tetrahedra dari segi basic shape, sebab dia punya ada 4 elektron kan, tetapi tolakan sediak sudut ni dah lain. Sudut sini dengan atas ni dah berbeza. Dan dia punya cloud of elektron dah lain. Di atas ni dia punya lone pair tu besar. Awan dia besar. Hidrogen ni kecil je. Dia seolah-olah dia punya bentuk tu macam ni. Macam tu. Sebab semua bawa ke atas. Semua pergi toncit ke atas. Okey, jadi apabila cloud dia tak sama, kita katakan unsymmetrical molecule. Unsymmetrical molecule. So saya kena tulis macam ni. First of all, saya kena tanda dulu. Dekat sini amonia lebih negatif tau. Jadi arrow dia bawa pergi sana. Saya tulis elok sikit lah. Saya buat bawah sini Macam ni. Okay. First of all, kita draw dulu amonia ni. Okay, ini cara kita jawab. Draw dulu amonia. Dalam bentuk geometri lah. Kena draw dalam bentuk geometri. Lepas tu halakan arrow dia. Kepada positif kepada negatif. Okay. Dan awak tulis. There is, ini kalau nak explain lah, there is polar bond between N2H and more electronegative than H. Okay. Ayat saya ni telah pun ditunjukkan oleh arrow. Okay. So kalau kita tak tulis pun tak apa, kita dah refer pada arrow. Okay. Right. Kemudian seterusnya, simetri atau tak simetrical? Unsymmetrical. Okay, kalau dia unsymmetrical, maksudnya dipole moment dia can cancel. Cannot cancel. Cannot cancel each other. Kalau tak boleh cancel, mu dia akan jadi tak sama dengan kosong, maka dia adalah polar molecule. Polar molecule. Okay, cannot cancel. Polar. Dia markah dia dekat sini. Kat sini. 1, 2, 3,
3 dan drawing dia 4. Okay, 2 di atas ni saya nak guide awak saja. Yang penting kena tahu symmetrical atau tak symmetrical. Okay, mungkin awak tertanya-tanya. Tadi madam kata kalau terminal dia sama, maksudnya dia simetri. Betul. Yang ini dia adalah walaupun terminal dia sama tetapi dia ada lone pair. Dia ada lone pair. Syarat dia tadi kalau center atom tu ada lone pair, ni kan? Kalau center atom tu ada lone pair, biasanya dia adalah non-polar. Sini. Terbalik pula saya tunjuk. Kalau center atom ada lone pair, dia adalah polar. Ada lone pair je dekat center, dia akan jadi polar. Okay, contoh lain. Ini ada acceptation. Sebelum kita pergi acceptation, kita buat yang ni dulu. Contoh lain, apa lagi contoh ya? Okey, contoh AlCl3. Okey, awak decide polar atau non-polar? Polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Sebab apa? Symmetrical. Yes, symmetrical molecule. Okey, contoh AlCl2Br. Polar atau non-polar? Symmetrical atau tak symmetrical? Symmetrical. Balik. Unsymmetrical. Ini adalah polar. Okay, sebab apa? Kita tengok terminal dia tak sama. Okay, sebab kita saiz dia tak sama. Klorin kan saiz dia lain, bromine besar dia lain kan. Jadi dia ada herotan sikit. So bila ada herotan dia akan jadi unsymmetrical, dia akan jadi polar. Okay, contoh lain. I. Tak nak I. Apa contoh lain Kejap saya tak ingat. Madam tadi tu saya. Balance elektron BR setuju kan? Arrow tu polar bond tu tunjuk kat mana? Kalau dia punya arrow dia semua keluar. Arrow dia semua menghala keluar. Macam tu. Sebab dia dikira daripada positif ke negatif. Elektron cloud dia kat mana tu? Elektron cloud tu adalah semua elektron ni elektron cloud. Semua dia adalah elektron macam tu. Dia macam bulatan lah. Cuma dekat sini bulatan dia tak sekata. Sebab dia ada unsur yang berbeza. Kalau ini bulatan dia sekata. Sebab semua terminal dia sama kan. Ini mungkin bulatan dia terherot sebelah macam tu. Berat ke arah BR. Jadi dia tidak simetri. Sebab terminal dia tak sama. Bulatan ni saya punya in order saya nak explain lah. Saya tunjukkan macam tu. Okay. Dia punya distribution dia tak sama. So kita kata sebagai unsymmetry. Nak cari contoh satu lagi. Polarity. Ada soalan dalam tutur tak? Okay. PCl3. Polar atau non-polar? Polar. Okay, sebab apa polar? Ada lone pair. Sebab center atom ada lone pair. Okay, center atom ada lone pair bermaksud dia punya cloud dia tak sama. Kemudian kita kena tunjuk vektor polarity. Vektor polarity ni awak tunjuk je daripada positif kepada negatif. Tunjuk macam tu saja. Okay, unsymmetrical molecule. So dia adalah polar. Mu tak sama dengan kosong. Okey. Walau bagaimanapun tadi saya kata semua center atom yang ada lone pair
akan jadi polar. Betul kan? Okay, sekali, semua center atom yang ada lone pair akan jadi polar. Pegang itu. Semua center atom yang ada lone pair akan jadi polar. Kecuali, saya nak lukis kat mana tak celui dah ni. Saya padam certain thing lah. Kecuali ada dua benda, iaitu linear dan juga square planar. Acceptation of center atom with lone pairs but non-polar. Sebab usually all center atom with lone pairs akan jadi polar, tetapi ada pengecualian terhadap struktur linear dan struktur square planar, di mana dia akan jadi non-polar walaupun dia ada lone pair. Contohnya I3 minus. Okay, I3 minus, dia ada 3 lone pair dekat sini. 3 lone pair. Ini saya draw dia punya geometri. Sudut 180 darjah. Okay, so mungkin awak kata, dah lah dia dah ada 3 kot lone pair ni. Kan? Tapi dah ada 3 lone pair, kenapa dia jadi non-polar? Sedangkan sepatutnya 3 lone pair lebih banyaklah polariti dia. Okay, jawapan dia kenapa dia jadi non-polar, because dia macam ni. Okay, saya draw Ini I, saya tak macam ni. Kita tengok dari segi struktur. So lone pair tadi dia dibahagikan pada sudut yang sama rata. Iaitu sudut dia pada 120 darjah. Sudut lone pair ni sama. Apabila sudut lone pair ni sama pada 120 darjah, dia akan cancel effect tu. Dia akan cancel effect of cloud tu. Dia akan jadi sama balik. Okay, kesimpulan ni dia non-polar because dia adalah symmetrical. Symmetrical molecule. Symmetrical molecule. Okay, sebab dia punya lone pairs cancel the effect of polarity. Jadi dia akan jadi non-polar molecule. Sebab walaupun dia ada lone pair tetapi lone pair dia dah cancel effect. Okay, kenapa yang PCl ni tak cancel effect? Sebab PCl dia duduk atas seorang-seorang dia duduk besar seorang-seorang dia. Tak ada siapa nak lawan dengan dia. Okay, dia tak ada orang yang boleh cancel dia punya kekuatan. Sama juga dengan square planar. Okay, square planar ni contoh XeF4. Okay, XeF4. Okay, dia ada lone pair atas bawah. Atas bawah ni pula sudut dia sama pada 90 darjah. So dia akan cancel effect lone pair ni. Dia cancel kekuatan dia, so dia jadi non-polar molecule. Sebab dia kira sebagai symmetrical molecule. Kesimpulannya, awak tengok macam ni saja. Kesimpulannya, semua center atom yang ada lone pair adalah polar. Kecuali struktur A, B, 2E3 dan AB4E2 sahaja. Kecuali dua struktur yang datang daripada geometri ini. Okay, jelas? Boleh Kita pelan-pelan lah nah. Yang ini dia macam itulah. Taklah, dia nak confuse sikit tapi awak boleh try fahamkan nah. Boleh Okey, satu lagi. Katakanlah, tengok sini. Okey, tadi saya kata struktur I3 minus ni sebagai symmetrical. Symmetrical sebab yang pertama lone pair dia dah cancel. Okey, dan dia punya terminal dia sama. Katakanlah, tengok, saya tukar sebelah I ni, saya tukar dengan bromine. Soalan saya, adakah selepas saya tukar dengan bromine, dia dikira sebagai polar atau non-polar? Symmetrical atau tak symmetrical bila saya tukar dengan bromine? Tak symmetrical. Dia jadi tak simetri dah.
Kalau saya tukar dengan bromin, dia jadi polar. Okay, kenapa dia jadi polar pula? Sebab terminal dia tak sama. Satu I, satu BR. Jadi dia jadi polar lah. Okay. Sama juga yang ini. Katakanlah 3F tu saya kekalkan, 1F ni saya tukar dengan klorin. So dia akan jadi polar. Sebab terminal dia dah tak sama. Okay. Alright. Okay, kita cuba latihan. Kita baca saya ni. Ini dalam buku tutor. Okay. Tengok ni. Geometri CO2, geometri dia linear. Molekul adalah simetri. Ada polar bond antara C dan O. So macam mana dia tunjukkan polar bond? Dia buat arrow ke atas ni. Okay. O is more electronegative than C lah ni, terbalik ni. O is more electronegative than C, terbalik. So the bonds dipoles akan select each other. Mu sama dengan kosong, molekul is non-polar. Okay. BF3 bentuk dia trigonal planar, bentuk molekul adalah simetri. Ada 3 polar bond iaitu antara B dengan F, di mana kita tandakan dengan arrow. Okay, ataupun kita bagi tahu dekat sini F is more electronegative than B. Disebabkan di polar bond ni pada sudut yang sama, jadi dia cancel each other, mu dia sama dengan kosong dan non-polar molekul. Okay, ada 2 lagi contoh di bawah. Okay, kita pergi pada soalan tutur. Soalan tutur. Okay, awak baca dulu. Oh, kita tak rehat langsung ya sekarang ni. Bila rehat sekejap. 5 minit. Siapa nak pergi toilet silakan. 5 minit. Meanwhile, saya tulis jawapan dekat sini.
Okay, dah cukup ke 5 minit? Okay, semua masa ada ke ni? Ada, madam. Okay, so boleh salin yang saya tulis ni. Okay, what is polar bond and dipole moment? Okay, polar bond is a bond between atoms of different electronegativity and the electrons are not shared equally. That is polar bond. Dipole moment is defined as the product of the magnitude of the charge and the distance that separate the center of the positive and negative charge. So dekat sini dia ada bagi tadi. Okay, mana dia tak? Q darab R. Okay. Kemudian, next is, how can a molecule be non-polar although it has polar bond? Dia ada beza polar bond adalah bond antara atom-atom. Molekul tu as the whole molecule. Okay. A molecule can be non-polar although it has polar bond because its bond dipole will cancel each other when the bonds are arranged symmetrically. Okay, contohnya yang kita buat tadilah CCl4. CCl4 ni dia ada 4 bond di mana setiap satu bond dia tu adalah polar. Okay, so kita boleh tandakan dia punya polarity dengan menunjukkan arrow cross N tadi. So dia ada 4 polar bond. Tetapi sebagai molekul dia adalah symmetrical kerana terminal atom dia sama dan dia boleh cancel each other. Symmetrical molecule. Jadi dia adalah mu dia sama dengan kosong, so dia adalah non-polar. Okay. Dipole will cancel each other, maksudnya mu dia kosong, arrange symmetrically dia jadi non-polar. Okay, kita tengok contoh lain. Okay, dia nak dekat sini explain whether the following molecules is polar or non-polar. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan dekat sini. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, dan bila awak nak buat, awak boleh terus tulis dia punya geometri. Buat geometri terus. Okay, kalau kita nak start daripada Lewis structure pun boleh, tapi dia ambil masa lah. Okay, untuk siapa yang Lewis structure dia tak berapa kukuh lagi, start with Lewis structure, lepas tu buat geometri. Kalau dua-dua awak dah okey, awak boleh combine antara geometri dan Lewis structure. Okay, soalan pertama, CH4, polar or non-polar? Kita decide dulu, polar or non-polar? Non-polar. Non-polar, betul. CHCl3, polar or non-polar? Polar. Polar, betul. PCl3, polar or non-polar? Polar. Polar, betul. PCl3 polar. Nanti kita, kalau kita cuba decide dulu nah. Okay. XeF4, polar or non-polar? Polar. Non-polar. Ammonia? Ammonia polar. H2S pun polar. Okey, sekarang kita tengok satu persatu. Okey, kita mula dengan CH4. CH4. Okey, kita decide je. Simetri tak? Simetri tak ni? Simetri atau tidak molekul ini? Simetri. Sebab apa simetri? Terminal dia sama. Okay, so dia adalah non-polar. Ingat simetri akan jadi non-polar. Okay, macam mana nak explain? Caranya awak lukis structure ni. Okay, macam ni je. Pertama lukis. Ni kalau dia minta explain lah. Selalu kalau dia kata state, awak state saja. Lukis. Kemudian arrow. Kena tahu siapa lebih positif, siapa lebih negatif. Lepas tu awak tulis symmetry. Symmetrical molecule. Mu sama dengan kosong.
non-polar molekul. Itu je. Ini saja explain dia. Okay, tengok explain. Explain, ini saja point dia. Yang saya bagi ni adalah drawing dekat sini 2 markah, 1 pada drawing, 2 pada arrow. Okay, ini 1 markah, ini 1 markah. Biasanya dia 4 markah lebih kurang. Symmetrical dengan mu tu dikira sebagai package untuk dapat 1 markah. Dan kita punya decision, polar or non-polar. Okay, dapat yang pertama dah salin? Dah Okay. So saya padamlah yang ini lah. Ni dah salin kan. Sebab saya nak conteng kat sini. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. CH3Cl3. Okay, so kita draw. Okay, letak je mana-mana, tak kisah. H dengan Cl tu as long as ada 4. Okay, tandakan arrow. Kita tahu klorin lebih elektronegatif. Ini ke dalam. Okay, biarkan saja arrow tu just tanda saja. Okay, kemudian kita tuliskan, kita decide. Sekarang ni dia adalah symmetrical atau unsymmetrical. Jawapannya adalah unsymmetry sebab 3 terminal klorin, 1 terminal hidrogen. Maksudnya sudut dia dah tak sama. Sudut dia akan lari kan. Jadi dia bukan lagi simetri. Maka kita tulis unsymmetrical. Ini untuk kes yang tidak ada lone pair. Ini kes biasa. Unsymmetrical. Mu tak sama dengan kosong. Polar. Okay. Lagi sekali, markah dekat sini drawing. Drawing ni drawing angle drawing geometry. Drawing geometry, bukan drawing Lewis. Kedua, dia punya arrow. Ini 1, symmetrical ataupun mu, dan juga decision awak, polar atau non-polar. Okay, yang kedua. Boleh? Okay. Yang ketiga, PCl3, okay, draw dulu. Ini dengan anggapan drawing kita dah kemas tau. Kalau awak masih tak kemas, awak terlupa ke apa ke, buat balik. PCl3. Okay, dah. PCl3, okay, awak nampak. Okay, dah ada 1 lone pair ni. Tadi madam kata, kalau center atom yang ada lone pair, semuanya polar. Kecuali T-shape dengan square planar saja. Dengan syarat T-shape dengan square planar tadi pun kalau terminal dia sama, barulah dikira sebagai non-polar. So ini mesti polar. Tak apa, kita tandakan. Tandakan arrow dia. Cross end to arrowhead. Okay. So kita decide this is unsymmetrical juga. Dia lone pair je, unsymmetrical molecule. Okay. So disebabkan symmetrical, mu dia tak sama dengan kosong, polar. Lagi sekali, drawing dalam bentuk geometri, ada arrow, unsymmetrical dengan mu ni 1 package, polar molekul ni 1. Okay? Right. Sebelah sini saya nak padam lah. Ni dah salin kan? So nanti nota ni awak kena tengok balik lah sebab saya dah padam-padam. Kena catat balik. Okay, nombor 3 dah, nombor 4. Nombor 4, LCF4. So kita draw dulu. Okay, ini adalah XAF4. Okay, kita tengok. Adakah dia simetri? Dia adalah simetri. Sebelum tu kita bawa dulu arrow. Ada markah untuk arrow ni. Okay, alright. So kita tengok dekat sini, dia ada center atom lone pair. Okay, tetapi lone pair dia berada atas bawah. Jadi kedudukan atas bawah menyebabkan dia cancel the effect kekuatan lone pair tadi. Jadi dia tidak memberi kesan dari segi polarity. Maka dia dikatakan sebagai symmetrical molecule. Symmetrical molecule. Mu dia sama dengan kosong, non-polar.
Okay. Awak boleh ke ni bersama-sama dengan saya ke dah pergi mana ni? Ada? Ada, madam. Okay. Yang keempat, amonia. Okay, amonia, kita tahu dia adalah polar. Okay, tandakan dia punya arrow. Jadi sudut tak apa, tak perlu letakkan. Okay, tandakan arrow. Kemudian kita tahulah dia adalah unsymmetrical. Kalau dia polar je mesti unsymmetrical, mu sama dengan tak sama dengan kosong. Package dia lah. Okay, yang kelima, H2S ni bentuk dia macam ni. Ada S kat tengah, ada H. Dia adalah band. Dia adalah band. Right? Dapat ke tu? Ada lagi. Boleh? Okay, so selesai nah soalan tutorial 1 sampai 4. Okay, next kita pergi soalan berikutnya. Soalan yang sama je. Soalan yang sama tak payahlah. Okay, habislah. Habis 4.2. Okay, kita buat conclusion sikit. Okay, kita buat conclusion sikit nah supaya awak tak confused. Kita tengok balik. Polar, molekul, lagi sekali. Molekul, non-polar, molekul. Okay. Satu syarat yang pertama, polar mestilah unsymmetry. Unsymmetry molekul. Unsymmetrical. Tulislah, tulis elok sikit. Catat mestilah unsymmetrical. So kalau non-polar lawan dia symmetrical lah. Okay, kalau dia unsymmetrical, mu dia tak sama dengan kosong. Ini mu dia sama dengan kosong. Apa maksud mu? Mu ni adalah bermaksud dipole moment cannot cancel each other. Dipole moment tu adalah dia punya nilai arrow dia tadi tu. Kita buat arrow tanpa kita tahu nilai dia sebab kita tak belajar pengiraan mu dia. Kita cuma tarik-tarik saja kan. Dia sebenarnya ada nilai mesti kita tak belajar. Jadi bila kita tengok dia tak sama je, kita kata not equal ataupun equal to 0. Kita decide macam tu saja. Okay. Kalau mu sama dengan 0 maksudnya dipole moment dia can cancel each other. Okay. Okay, apa lagi syarat-syarat lain? Yang ketiga, kalau dia polar, kita kata usually center atom has lone pair except for siapa tadi? AB2E3 and AB4E2. Sebab yang ini 3 lone pair ni cancel each other, yang ini 2 lone pair ni cancel each other. Bentuk T-shape dan juga bentuk square planar. Okay. Boleh tak tu? Okay, so dekat sini kita katalah AB4, AB2. Center atom has no lone pair. Has no lone pairs except for
AB2E3 and buatlah ayat sedap sikit, AB4E2. Because the effects of lone pairs are cancelling each other. Okay. Yang ni has lone pair. Ini no lone pairs. Okay, dapat tak tu? Boleh tak ni? Faham ke tidak? Faham. Boleh Okay. Dan lagi satu, kalau kita kata symmetrical ni bermaksud terminal atom tu sama. Kalau kita tengok contoh tadi saya dah bagikan. Let's say CCl4, tadi saya kata CCl4 ni adalah non-polar kan sebab terminal dia sama. Katakanlah terminal dia tu kita tukar dengan bromin ke, klorin ke, apa-apa yang lain lah. Okay, so dia akan jadi polar balik. So di sini hidrogen. So 3 klorin, 1 hidrogen. So dia akan jadi polar sebab dia bukan lagi simetri. Okay, itu maksud symmetrical. Alright, so bolehlah. Okay, so kita buat conclusion lah untuk hari ni. Okay, jadi hari ini apa yang awak belajar adalah, kita tengok balik kita dah selesai 4.1, kita dah masuk 4.2 dan dah habis dah 4.2 hari ni. Tak luas sikit. Okay, 4.2 minggu lepas kita dah belajar VSEPR, awak dah belajar draw basic molecular shape, basic, dan juga awak dah belajar shape yang melibatkan yang ada lone pairs. Dia ada anak-anak dia kan. So yang kita dah buat latihan. Okay. Dan awak dah boleh predict dan explain the shapes of molecule dan juga angles bagi spesies-spesies yang diberi dalam soalan. Okay, hari ni pula apa yang awak belajar, kita belajar polarity, bond polarity dan cara nak explain. Macam mana nak explain? Satu, kena nyatakan simetri ataupun tak simetri. Kedua, kena nyatakan dia punya dipole moment dia sama atau tak sama dengan kosong. Kemudian das, polar atau non-polar. Sebelum tu kena draw. Draw dalam bentuk geometri. Kemudian tandakan dia punya vector of polarity daripada cross end kepada arrowhead. So ada 5 benda lah. Okay. Dan juga dah cerita tentang dipole moment. Okay. Kemudian deduce polarity molecules based on the shape. Sebab tu kita kena draw dalam bentuk shape. Dan juga resultant dipole dia, mu dia sama dengan kosong ataupun kurang daripada kosong. Sama kosong atau tak sama kosong. Okay. So kita dah selesai hari ni. 20 hari bulan 9 dah selesai 4.2. Okay, so nanti latihan untuk polarity saya akan bagi kejap lagi ataupun petang kejap lagi ke. Seterusnya kita akan masuk orbital overlap. Okay, orbital overlap ni pula, okay dengar ya. Orbital overlap ni awak kena kuasai 4.1 dan 4.2. Semualah yang ini nak dapat yang ni 4.1, 4.2. Kena kuasai 4.1. Salah. Ini kena kuasai 4.1. Okay, polarity dia sampai sini saja. Dekat 4.3 dia tak carry polarity. Tapi dia carry 4.1 dan 4.2. Okay. So ada apa-apa nak tanya setakat ini? Hari ni banyak sikit ya teori dia nak explain. Latihan saya akan bagi kejap lagi. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Madam. Tak ada. Tak ada apa dah. Madam nak tengok yang tadi tu Madam, yang Madam dah concludekan tu. Okey, kejap Ni kah? No, tulisan tak cantik, sorry lah. Okay, boleh screenshot dulu. Dia sebenarnya polarity ni awak jangan risau sebab saya rasa macam most of student lah bila dia selalu dekat polarity ni dia akan mula gelong sikit. Sebab bila dia buat arrow, dia risau macam arrow tu boleh cancel ke tak boleh cancel. Macam ni je. Arrow tu awak just lukis saja daripada positif kepada negatif.
tak payah risau dia boleh cancel tak boleh cancel. Macam mana nak tahu dia boleh cancel? Kalau dia symmetrical, dia boleh cancel. Kalau dia tak symmetrical, dia tak boleh cancel. Penting bagi awak adalah untuk identify symmetrical atau tak symmetrical saja. Okay, kalau awak dah boleh identify simetri atau tak simetri, awak dah boleh teka polar or non-polar. Itu je. Okay, ciri-ciri simetri, terminal dia sama dan dia tak ada lone pair. Ciri-ciri unsimetri, terminal dia tak sama dan biasanya dia ada lone pair. Kalau kata kalau itu jawab awak fikir yang itu saja. Kemudian ada dua acceptation. Dua acceptation tu pun senang saja. Dua benda saja. Okay? Right. So hopefully awak boleh buat nanti saya bagilah. Okay? Boleh nak habis dah nak? Ya. Okay, madam. Okay.